Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sarawak United menentang Ultimate FC, yang mana Sarawak berjaya menang 7-0 pada perlawanan ini. Yang boleh dikatakan perlawanan ini sebenarnya pada first half memang agak stabil, yang mana Ultimate FC bermain dengan corak bertahan dan benda tu sedikit membuahkan hasil. Saya nampak pada awalnya kemungkinan Sarawak tak boleh nak beat lebih daripada 2-0. Tetapi bila mana masuk second half, Sarawak mula tingkatkan intensity, Sarawak mula melakukan beberapa gerakan-gerakan yang menarik dan mencuba. Akhirnya Sarawak berjaya menjaringkan gol kedua, dan selepas itu Sarawak mula menambah jaringan. Boleh saya katakan antara faktor yang menyebabkan pasukan Ultimate FC boleh dikenakan 6 gol di second half adalah mungkin disebabkan faktor kecergasan dan juga faktor fitness lah, yang mana boleh nampaklah ketara pemain-pemain Ultimate FC yang kadang-kadang selalu injured ataupun cedera ketika perlawanan sedang berlangsung, dan mungkin faktor itu yang menyebabkan Ultimate FC tidak mampu untuk konsisten bertahan seperti mana di first half, yang Sarawak hanya berjaya untuk menjaringkan 1 gol sahaja. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sarawak United. Pada perlawanan semalam, Sarawak United bermain daripada awal sampai habis memang sangat menarik. Mereka bermain dengan back 3, tetapi yang paling menarik adalah build up yang cuba mereka lakukan daripada bawah, yang digerakkan oleh Stuart Walk dan juga Gonzalo Soto, yang mana kedua-dua player ni adalah penggerak utama di bahagian pertahanan sebelum Sarawak akan buka game kepada wingback mereka ataupun kepada attacking di bahagian winger mereka untuk melancarkan serangan. Yang mana pada perlawanan kali ini memang Sarawak memang nampak sangat open gameplay yang lawa. Mereka cepat untuk melakukan serangan di bahagian kanan yang diketahui oleh Syamil Izzuan di bahagian kanan, yang mana pemain Sarawak nombor 7 tersebut selalu melakukan gerakan-gerakan berbahaya di bahagian kanan sebelum menembusi bahagian pertahanan Ultimate, lalu melakukan percubaan ke dalam kotak penalti ataupun melakukan cutback ke bahagian tengah. Begitu juga dengan bahagian kiri yang diketuai oleh Kristi Jayasilin, yang kadang-kadang Gopi Rizki menunjukkan corak permainan yang sama. Boleh saya katakan bahagian wide area ataupun bahagian winger pasukan Sarawak pada perlawanan semalam memang sangat-sangat hidup di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, apabila mereka banyak kali berjaya melakukan penetration dan juga berjaya menembusi bahagian pertahanan Ultimate FC. Jadi boleh saya katakan formation 3-4-3 yang dilakukan oleh pasukan Sarawak United memang sangat-sangat menjadi, yang mana di bahagian kanan nombor 5 dan nombor 7 Sarawak akan sentiasa bergerak berseiringan, yang mana nombor 5 akan support nombor 7 pasukan Sarawak di bahagian kanan dengan melakukan open gameplay serta kadang-kadang beliau buat overlapping dan sebagainya. Begitu juga dengan bahagian kiri akan ada 2 player pasukan Sarawak di bahagian wide area, iaitu Gopi di bahagian atas, dan di belakang beliau akan ada backup iaitu wingback pasukan Sarawak. Jadi Sarawak senang untuk dominate dan juga penetrate bahagian wide area untuk melancarkan serangan. Memang semalam corak permainan Sarawak simple, buka game ke bahagian tengah buka kepada wide area akan cuba masuk, bahagian wing akan cuba masuk dalam kotak penalti lalu melakukan cutback untuk menjaringkan gol. Memang sangat-sangat dominan di bahagian wide area. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Sarawak adalah bahagian tengah, yang mana bahagian tengah semalam yang diketuai oleh Boris pun sangat-sangat hidup. Mereka pandai untuk melancarkan serangan dan pandai untuk melakukan switch play serta boleh dikatakan off ball movement. Pergerakan tanpa bola pemain-pemain Sarawak pun bagus dan menyebabkan Sarawak ada banyak option dan juga choice untuk melakukan hantaran. Jadi bila mana ada banyak choice dan banyak pilihan untuk membuka game, dan kadang-kadang boleh banyak pilihan untuk switch play, sama ada buka daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan, kiri ke tengah, tengah ke kanan dan sebagainya, maka Sarawak punya bahagian serangan memang akan lebih efektif. Dan hasilnya kita boleh tengok di second half, Sarawak memang mengganaslah dengan 6 gol yang dijaringkan. Memang menunjukkan yang Sarawak punya movement serta finishing memang sangat-sangat bagus, walaupun ada beberapa kali percubaan gagal untuk dijaringkan gol. Jadi untuk overallnya Sarawak bermain dengan bagus. Formation 3-4-3 berhasil. Mereka punya wide area berjaya. Bahagian tengah mampu untuk menyambung dengan bahagian wide area dan juga bahagian striker dengan sangat baik. Dan pemain-pemain di wide area mampu untuk penetrate pertahanan Ultimate FC yang bermain bertahan di first half, di second half pun dengan sangat-sangat baik. Itu yang bagus untuk pasukan Sarawak. Baiklah, kita masuk untuk ulasan pasukan Ultimate FC. Ultimate FC, benda yang boleh saya puji adalah disiplin mereka ketika first half, yang
mana mereka sangat berdisiplin ketika bertahan dengan membentuk 5-4-1. Boleh dikatakan ada dua lapisan bertahan di barisan defense department pasukan Ultimate, iaitu 5 pertahanan dan 2 defensive midfielder. Jadi benda tu telah menyebabkan pasukan Ultimate agak solid di first half dan pasukan Sarawak gagal untuk mencari cara untuk penetrate dan menjaringkan lebih daripada 1 gol, melainkan kesilapan Ultimate sendiri. Ketika Sarawak dapat corner, mereka gagal untuk keluarkan bola lebih awal dan Sarawak berjaya menjaringkan gol yang pertama. Jadi benda tu boleh saya puji untuk Ultimate di bahagian pertahanan. Mereka sangat compact, sangat bertahan, mereka menutup ruang ketika first half. Tetapi di second half, disiplin tu mula hilang, mereka punya fitness pun mula menurun dan mereka terpaksa menerima hakikat lah yang selepas itu Sarawak dominate dan Sarawak berjaya untuk menjaringkan 6 gol lagi di second half. Jadi secara rumusannya, game ni memang Sarawak dominasi, bahagian kanan, kiri, tengah semua Sarawak dominasi. Ultimate bertahan dengan baik di first half. Di second half mereka cuba untuk attack, tetapi banyak gerakan-gerakan mereka terpaksa dibatalkan ataupun dipatahkan dengan mudah. Kadang-kadang pemain-pemain sendiri yang kehilangan bola, yang mana first touch macam ke laut sikit, bila dapat bola hilang bola dengan sendiri, bola out, tampanan tak bagus dan sebagainya. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.